أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا kami redha Allah Tuhan kami wa bil islami dina Islam cara hidup kami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah dan kami senang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Kita masih lagi bersama dengan Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang mengisahkan perjalanan seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang cemerlang dari segi ibadahnya, yang cemerlang daripada segi ketaatan kepada Allah dan cemerlang dalam menghadapi semua ujian yang telah Allah berikan. Supaya apa? Supaya kita mengambil iktibar dan pengajaran dan semangat dalam kita meneruskan kehidupan di dunia yang sementara ini. Sebab apa? Kita nak tengok bagaimana ujian yang Allah berikan kepada makhluk terbaik alam ini, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini, untuk kita lihat pula bagaimana kehidupan kita dalam menghadapi ujian. Supaya apa? Supaya kita bertambah semangat bahawasanya ujian ada makhluk lain yang lebih banyak menghadapi ujian daripada kita. Dan untuk apa kita mengetahui sirah? Untuk mewujudkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah yang suruh, ati Allah wa atiur Rasul, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi untuk nak wujudkan rasa cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara untuk kita kenal dia. Supaya apa? Tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk wujudkan rasa cinta dan sayang, kita membaca sirah. Lagi mana kita membaca sirah, insya-Allah yakinlah lagi dalam cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita mengetahui sejarah kehidupan bagaimana Rasulullah selama 63 tahun hidup di dunia ini. Kita masih lagi di dalam fasa yang pertama, iaitu fasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menduduki dua tempat sahaja. Yang pertamanya di Mekah selama 53 tahun, dan 10 tahun yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup hingga akhir hayat Rasulullah di kota Madinah. Jadi ada Mekah dan Madinah. Dan kita masih lagi berada di dalam fasa Mekah, iaitu awal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siri yang sebelum ni kita dah melihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Allah telah menarik Abdullah, iaitu bapa Rasulullah, kemudian Allah pula tarik ibunya yang bernama Aminah dalam tempoh beberapa tahun sahaja. Sebagai contoh yang kita lihat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang ayah dalam kandungan lagi, dan pada umurnya 6 tahun Rasulullah kehilangan ibunya pula. Jadi inilah ujian yang Allah berikan saat daripada kandungan dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dah ada 1, 2, 3 ujian yang besar buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok pula Rasulullah duduk berjauhan dengan ibu bapa, duduk pula di perkampungan Sa'diyah, dibesarkan oleh Halimah dan juga Al-Harith. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk selama sampai 2 tahun
apabila sampai cukup 2 tahun, Halimah meminta izin pulang ke Mekah, bukan untuk mengembalikan Rasulullah, tapi ingin minta izin untuk menjaga lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dah merasai keberkatan. Jadi benda apa yang ada keberkatan ni, insya-Allah kita nak sangat dengan perkara itu. Kita nak benda tu kekal lama dengan kita. Jadi begitulah Halimah dan Al-Haris ni dirasa nak jaga lagi Rasulullah. Sampailah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 5 tahun, dan ketika itulah peristiwa pembelahan dada, yang mana semua kawan-kawan Rasulullah yang ada di perkampungan Sa'diyah tu waktu Rasulullah sedang bermain-main, mereka balik ke rumah Halimah ni bagi tahu Rasulullah ni nak dibunuh. Rasulullah telah dibunuh. Jadi apabila melihat keadaan tu, Halimah ni rasa, jomlah abang, dia kata dengan Harith, kita pulangkan Muhammad ini kembali kepada ibunya Aminah yang berada di Mekah. Jadi dipulangkan Rasulullah di Mekah. Sampai pula di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru nak memanggil ibunya yang sebenar dengan perkataan ummi, ibuku. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ke mana? Ke Yathrib. Yathrib ataupun nama yang selepas itu Rasulullah berikan adalah Madinah. Di situlah Rasulullah mengunjungi kubur ayahandanya yang bernama Abdullah bersama dengan Abdul Muttalib, dan juga bersama dengan pembantu keluarga Rasulullah iaitu Ummu Aiman. Dan apabila dalam perjalanan balik antara Mekah dan Madinah, ibu Rasulullah jatuh sakit dan meninggal di Abwa. Jadi itulah betapa banyaknya rentetan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian satu demi satu. Daripada kecil lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berjauhan dengan ibu bapa, baru nak merasa kasih sayang ibu bapa, Allah tarik pula ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Allah nak tarbiyah Rasulullah, Muhammad, engkau hanya kebergantungan pada aku sahaja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Apabila Rasulullah ada tempat bergantung di kalangan makhluk, contohnya ibu ataupun ayah, jadi kita akan menceritakan perkara ini dengan orang yang terdekat, antaranya ibu dan ayah dalam kita menghadapi masalah. Tapi Allah nak bagi tahu kepada Rasulullah, Muhammad, engkau apa-apa saja bermohonlah kepada aku. Itulah tarbiyah yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak teruskan lagi dalam fasa seterusnya. Apabila Aminah meninggal, sangatlah sedih Abdul Muttalib. Sebab apa? Abdul Muttalib baru saja ada rasa kehilangan ataupun baru saja mengalami kehilangan anaknya yang bernama Abdullah, baru nak merasai kegembiraan pula dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminah pula meninggal dunia. Nabi Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Abdul Muttalib. Antaranya yang menyebabkan luka lama kembali. Luka lama kembali maknanya luka lama kematian Abdullah tu, bila menghadapi kematian Aminah pula, bertambahlah sedih datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib ni, sehingga kan dia begitu kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjanji terhadap dirinya yang dia akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kasih sayang yang sepenuhnya. Sehingga kan apa? Bila di rumah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nak menunaikan solat, pada ketika tu solat telah pun ada, saki baki daripada ajaran Nabi Ibrahim, iaitu 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Sampaikan Abdul Muttalib kata, jangan Muhammad solat seorang-seorang, solat sekali, sampai macam tu sekali. Dan apabila dalam satu riwayat lain, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bila waktu makan
Nabi Muhammad tidak akan terus pergi menjamu makanan. Muhammad akan tunggu dahulu dan biarkan anak-anak Abdul Muttalib berada di keliling meja makan itu ataupun di tempat makan itu, dan Abdul Muttalib pun turut berada di situ. Barulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini turut sama duduk di situ. Lagilah betapa sayang, sudahlah baik begitu lagi dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Dalam banyak hal cucunya itu lebih dia dahulukan berbanding anak-anaknya sendiri. Itulah sikap Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat lihat kalau ibu bapa yang kehilangan, anak yang kehilangan ibu bapa ataupun berlaku penceraian, selalunya yang akan jaga anak itu adalah atuk dan nenek. Jadi dalam situasi ini pun sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh datuk Rasulullah, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memberikan kasih sayang, selalunya cucu ni lagi dilebihkan lagi. Lebih lagi dijaga daripada anaknya dia dulu. Dapatnya cucu ni lagilah dijaga dengan penuh kasih sayang. Bapa saudaranya segera menghampiri baginda dan memegang, berusaha mencegahnya agar tidak duduk di atas tempat rehat. Dekat kota Mekah, dekat dengan Kaabah, ada satu tempat mesyuarat. Sebab apa? Abdul Muttalib ni adalah pemimpin. Abdul Muttalib ni dia adalah pemimpin kota Mekah, dan di situ ada satu tempat mesyuarat yang berada berdekatan dengan Kaabah. Di situ ada kerusi, beberapa kerusi, dan kerusi yang paling utama dan yang paling cantik adalah tempat duduk Abdul Muttalib, iaitu datuk Rasulullah. Bila Rasulullah datang di situ, Rasulullah ni, Nabi kita ni suka main dekat kawasan yang datuk dia punya, kerusi datuk dia tu. Sehingga kan bapa-bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri baginda dan memegang dan berusaha mencegah agar tidak duduk di atas tempat rehat itu. Jadi bila nampak keadaan tu, orang lain semua, bapa saudaranya pegang Nabi Muhammad, jangan. Itu tempat kiranya tempat yang dimuliakan untuk Abdul Muttalib, iaitu pemimpin Mekah. Anak-anak Abdul Muttalib pun tak main-main di situ ataupun tak duduk di situ. Dan bila Abdul Muttalib ni nampak keadaan tu, dia kata, biarkan anakku ini di sini, sesungguhnya masa depan yang gemilang ada di tangannya. Abdul Muttalib ni dia dah rasa dah yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu hari nanti dia akan ada masa depan yang cerah, dan dia akan menjadi pemimpin yang hebat, dan dia akan disegani. Sebab apa? Dia dapat rasa dah benda tu, keberkatan itu. Apatah lagi Halimah yang menjaga, Halimatus Sa'diyah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasai keberkatan itu. Ini kan pula datuk Rasulullah yang melihat telatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecergasan minda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadiannya daripada kanak-kanak lagi, dengan tubuh badannya yang sihat. Sehingga kan Abdul Muttalib ni kata, biarkan sahaja, sesungguhnya anak ini, iaitu Muhammad ini, dia ada masa depan yang cerah, dan suatu hari nanti dia akan memimpin ummah ini. Dia akan jadi seorang pemimpin besar yang hebat ini. Kemudian bila kita tengok keadaan itu, Abdul Muttalib ni pun membesarkan Rasulullah dengan penuh kasih sayang dan manja, dan suka dia tengok telatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia di Mekah. Abdul Muttalib ni meninggal dunia di Mekah, dan sebelum Abdul Muttalib ni meninggal, Abdul Muttalib pesan kepada Abu Talib. Abdul Muttalib adalah datuk Rasulullah, dan Abu Talib adalah anak kepada Abdul Muttalib, iaitu adik-beradik kepada Abdullah. Datuk Rasulullah ni dah pesan dah kepada
Abu Talib supaya apa? Nanti sepemergiannya aku, wafatnya aku, kamulah yang menjaganya. Dalam banyak-banyak adik-beradik ataupun bapa saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Hamzah, Abu Lahab, Haidar dan yang lain-lain, ada 9 orang itu. Kenapa Abdul Muttalib menyerahkan hak penjagaan kepada Abu Talib? Sebab apa? Yang pertamanya sekali, Abu Talib adalah adik-beradik Abdullah, seibu dan sebapa. Kalau kita tengok macam Abu Lahab dia hanya adik-beradik sebapa saja, bukan seibu. Jadi dia jadi lebih rapat, seolah-olahnya pengganti kepada bapanya itu adalah Abu Talib. Jadi Abu Talib yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak ya rentetan ni, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan bapanya sejak daripada dalam kandungan lagi. Kemudian apabila Rasulullah berusia 6 tahun, Allah tarik pula ibu Rasulullah, baru nak memanggil Umi, baru nak berkasih sayang, baru nak mengenal ibu yang melahirkannya. Allah tarik pula Aminah dalam usia 6 tahun. Dalam usia 6 tahun. Dan bila 6, 7, 8 tahun pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan datuknya pula. Datuknya pula yang sangat menyayangi dia, sangat mengasihi dia, baru rasa nak ada pergantungan kepada datuk, Allah tarik pula datuk. Betapa Allah ingin mentarbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kebergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada makhluk. Kemudian apabila kita melihat keadaan itu, kita boleh tengok Abu Talib ni menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, punyalah lama. Hingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, innahu abi ba'dal abi, itulah ayahku selepas ayahku. Maknanya Abu Talib ni dia macam ibarat pengganti kepada bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Rasulullah kata, itulah bapaku selepas bapaku. Dan kita akan nampak nanti bagaimana begitu kasih sayangnya Abu Talib dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tahun kenabian. Abu Talib ni dah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak adanya Abu Talib ini. Orang-orang Quraisy tak berani buat apa-apa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok dalam peristiwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam nanti. Dan dalam hal ini apabila kita nampak perkara tu, antara momen-momen ataupun situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil adalah bila Abu Talib ni mendapat aduan daripada orang-orang Mekah. Sebab apa? Apabila sepemergiannya Abdul Muttalib, kerajaan Mekah diganti ataupun pemimpinnya diganti dengan Abu Talib. Maknanya Abdul Muttalib menyerahkan kepimpinan itu kepada Abu Talib. Jadi Abu Talib lah menggantikan kepimpinan Mekah, jadilah pemimpin Mekah. Jadi orang datang mengadu kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, pemimpin Mekah, pemimpin kami, di Mekah ni dah lama dah kering kontang, hujan tak turun, tanaman tak menjadi, buatlah sesuatu. Jadi bila melihat perkara ni, keberkatan tu, Abu Talib ni bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Kaabah ketika itu, lalu berdoa. Di situlah ada peristiwanya. Dia berdoa dan hujan pun turun. Hujan pun serta-merta turun apabila melihat awan datang daripada pelbagai arah. Ketika doa itu disampaikan di Kaabah,
hujan pun turun dengan lebat dan selebat-lebatnya, sehinggakan Abu Talib mengisyaratkan peristiwa itu dalam syairnya yang berbunyi, si putih berseri mengundang hujan dan berkat wajahnya penolong anak yatim dan pelindung para janda. Itulah orang Arab ni kalau dia nak mengekspresikan perasaan dia, dia akan menulis syair dan mengungkapkan baik-baik syair itu. Dan antara peristiwa yang paling besar ketika di dalam penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Talib sehingga umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Betapa Rasulullah ini dia sangat luar biasa. Dia tak seperti kanak-kanak yang lain. Kalau kanak-kanak lain umur 8 tahun masih lagi main basikal, keluar petang balik dan dekat maghrib, sibuk main dengan Beyblade, main handphone, main game, main ML dan sebagainya. Rasulullah tak seperti itu. Rasulullah ketika umur dia 8 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang mengembala kambing. Umur 8 tahun Rasulullah sudah mengembala kambing, mengambil upah menjaga kambing. Asasnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di perkampungan Sa'diyah dulu. Di mana di perkampungan Sa'diyah dulu Rasulullah telah diberikan ilmu mengembala kambing, cara hidup susah, macam mana nak mengembala kambing. Jadi dengan pengetahuan itulah Rasulullah mengembala kambing di kota Mekah. Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing? Jawapannya adalah Rasulullah melihat Abu Talib ni masih banyak lagi tanggungan yang perlu dijaga. Dan Abu Talib ni juga mewarisi kepimpinan Abdul Muttalib, iaitu pemimpin yang berjiwa rakyat, pemimpin yang mempunyai rasa susah, pemimpin yang dermawan, yang memilih hidup sederhana. Jadi dia tidak ada, Abu Talib ni walaupun dia pemimpin Mekah, dia tak ada bodyguard, dia tak ada limousine ataupun kenderaan kerajaan, dia tak ada semua tu. Dia hidup sederhana. Warisan kebaikan tu turun-temurun, sehinggalah turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi pemurahnya. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing, tujuannya adalah dia mengambil upah sebab dia tahu dia menumpang, Rasulullah menumpang di rumah bapa saudaranya. Jadi diibaratnya macam orang yang sedar diri. Kamu dah menumpang, jadi Rasulullah terpanggil supaya apa? Untuk bekerja juga mengurangkan beban Abu Talib ini, iaitu bapa saudaranya, dengan mengambil upah. Sebahagian upahnya itu diberikan ke Abu Talib dan sebahagian upah yang lebihnya disimpan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok anak-anak kita bila balik cuti ke ataupun dah habis SPM, kalau dia pergi kerja ke dekat 7-Eleven, ada tak dia nak bagi dekat kita duit gaji pertama dia RM100, dia hulur dekat mak, ayah, ni untuk mak. Jarang untuk kita dapatkan. Bukan tak ada, ada, tapi jarang kita melihatkan situasi itu. Yang pertama sekali dia akan beli apa? Handphone ataupun sebagainya. Tapi apabila kita tengok perkara ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bekerja sebab apa? Sebab dia rasa perlu. Sebab apa? Dia menumpang rumah kasih sayang Abu Talib. Dan dia tengok Rasulullah melihat Abu Talib ni pun ada tanggungan yang banyak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang mengembala kambing. Dan antara peristiwa besar ketika Abu Talib ini dalam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun dalam buku dan kitab ini mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan lebih 2 bulan 10 hari, Rasulullah minta izin kepada Abu Talib untuk ikut berniaga, untuk belajar ilmu meniaga dengan Abu Talib. Abu Talib kata, "Ya wahai Muhammad,
kamu ni kecil lagi. Kamu ni baru 12 tahun. Seelok-eloknya kamu tinggal di Mekah ini, jangan ikut aku. Sebab apa? Dalam perjalanan untuk menuju ke Syam, sebab apa? Abu Talib ni dia nak berdagang di Syam, iaitu di Syria, untuk mendapatkan bahan-bahan dagangannya di sana dan menjualnya. Dia melihat bahaya kalau bawa Muhammad, sebab Muhammad ni masih kecil lagi. Kadang-kadang bila perjalanan yang jauh di padang pasir ni, banyak cubaannya. Yang pertamanya cuaca, ribut yang tak menentu, ribut pasir. Kemudian kadang-kadang bila dalam pertengahan perjalanan padang pasir yang panjang ini, kemungkinan untuk diserang oleh lanun-lanun padang pasir pun banyak. Maknanya risiko itu tinggi. Jadi Abu Talib ni dia tak nak membahayakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi nasihat, Muhammad, seeloknya kamu duduklah saja di rumah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menangis. Menangis bukan sebab tak dapat ikut. Sebab apa? Sebab sedih tak dapat mempelajari apa yang ilmu sepatutnya dia pelajari. Dia rasa terpanggil nak belajar ilmu niaga, nak tengok macam mana Abu Talib menjalankan perniagaan. Jadi melihatkan perkara ni, Abu Talib rasa budak ni bukannya biasa-biasa. Muhammad ni dia ada masa depan yang cerah. Jadi dibawa juga Muhammad ke Syam. Sampailah di Syam, baginda ni diajak oleh Abu Talib untuk menempuh perjalanan dagang ke Syam. Kemudian mereka tiba di Busra yang merupakan sebahagian daripada negeri Syam, sekaligus ibu kota wilayah Hauran, bahkan dianggap sebagai ibu kota seluruh negeri Arab yang berada di bawah pemerintahan Rom. Di kota inilah apabila pedagang-pedagang yang selalu datang dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di kota itu. Antara yang melihat pedagang ataupun rombongan Abu Talib ini, nama dia adalah seorang rahib, iaitu paderi yang bernama Georges, yang dikenali dengan Bahira. Paderi ni yang bernama Bahira, yang lebih dikenali dengan Bahira ni, dia nampak rombongan Abu Talib, rombongan dagangan Abu Talib ni nak masuk ke kota Syam. Bila dia melihat perkara tu, dia nampak dia adalah paderi yang membaca dan menghafal kitab Taurat dan Injil. Maknanya dia menghafal kitab Taurat, Injil dan beriman dengan Taurat dan Injil yang sebenar. Maknanya yang betul-betul lah, bukan yang telah dipalsukan oleh Yahudi dan Nasrani. Dan bila melihat perkara tu, dia nampak rombongan ni lain macam. Sebab apa? Rombongan Abu Talib ni dia dilindungi oleh awan. Dilindungi oleh awan bermakna dalam rombongan ini ada Nabi. Dalam rombongan ni ada Nabi ataupun bakal Nabi. Dia nampak awan tu ikut je, melindungi, redup saja rombongan ni. Dan bila melihatkan perkara itu, Rahib Bahira ni, dia mengarahkan orang-orang dia untuk menyediakan makanan. Sebab apa? Dia nak jamu rombongan Abu Talib ini. Jadi Abu Talib ni pun dapat undangan. Jadi Abu Talib ni rasa pelik. Sebab apa? Banyak kali dah dia pergi berdagang ke Syam sebelum ini, tak pernah pun ada undangan untuk dijamu dengan makanan. Belum pernah lagi. Tiba-tiba kali ini Rahib Bahira ni dia undang untuk menjamu makanan kepada pedagang-pedagang yang datang ke Syam. Salah satunya adalah rombongan yang Abu Talib ni, rombongan dagangan Abu Talib ni. Sampai dekat situ, bila kita tengok Mekah, Madinah, Jordan, Syria, satu perjalanan yang panjang. Jadi bila sampai dekat situ, sambil memegang tangan baginda, Rahib Bahira ni, bila dia panggil semuanya masuk. Masuklah Abu Talib dan beberapa lagi rombongan pedagang yang lain. Dia nampak ada lagi ke yang tak masuk? Dia kata ada seorang namanya Muhammad ni. Nama Nabi Muhammad masa tu tak masuk.
Ada yang riwayat mengatakan yang Muhammad ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam gereja dan pandangannya menghadap ke Kaabah. Maknanya menghadap ke Kaabah. Rasulullah tak masuk ke gereja. Itu antara pendapat. Dan apabila dipanggil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, Rahib Bahira ni dia melihat sambil memegang tangan baginda. Bahira berkata, anak ini adalah penghulu alam semesta, utusan Tuhan alam semesta yang ditulis sebagai rahmat buat seluruh alam. Inilah yang dinamakan rahmatan lil alamin. Muhammad ni adalah pembawa rahmat seluruh alam. Dan Rahib Bahira ni tarik Abu Talib ni, macam bawa ke tepi sikit, lalu dia bertanyakan kepada Abu Talib ni, siapa ayah dia? Siapa ayah dia? Abu Talib kata, akulah ayahnya. Abu Talib kata, aku adalah ayahnya. Kemudian Rahib Bahira ni kata, tidak, innahu yatim. Rahib Bahira kata, tidak, dia ni anak yatim, mesti anak yatim. Jadi Abu Talib ni pun bagi tahu perkara yang sebenar. Ya, betul, dia adalah anak yatim. Jadi keliru Abu Talib ni. Macam mana Rahib Bahira ni tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah anak yatim? Jadi Rahib Bahira ni pun menceritakan macam mana dia boleh tahu. Dia kata, aku melihat rombongan kamu dari arah Aqabah. Maknanya daripada arah Mekah lagi. Nak masuk dah dekat kota Syam tu, dia nampak, aku melihat semua batu dan pepohon tunduk sujud. Mereka tidak bersujud kecuali melintasinya adalah seorang Nabi. Maknanya dia nampak alam ini seolah-olah memberi penghormatan kepada Rasulullah. Awan melindungi Rasulullah daripada terik mentari, pohon, kayu yang bila Rasulullah lintas di situ sujud. Jadi Rahib Bahira ni yang mengamalkan Taurat dan Injil yang sebenar, dia melihat perkara itu. Dia kata itu adalah tanda kenabian yang ada pada Nabi akhir zaman. Tanda kenabian itu dikukuhkan lagi pada bahagian bawah tulang bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda yang menyerupai apple. Tanda tersebut telah disebutkan dalam kitab-kitab kami. Maknanya dalam kitab Injil dan Taurat yang sebenar telah diceritakan bagaimana keadaan Rasul akhir zaman ni. Punyalah detail orang-orang Padri ni, dia mengenal Rasulullah. Orang Yahudi atau Nasrani ni mengenal Rasulullah seperti seorang ibu mengenal anaknya. Maknanya cukup lengkap. Dalam kitab tu diberikan tanda apa yang terjadi sekian-sekian. Jadi Rahib Bahira ni kata tanda-tanda tu semua ada dalam kitab kami, dalam Taurat dan Injil. Setelah itu dia memuliakan mereka, iaitu dengan tetamu itu dengan makanan. Dan Rahib Bahira tu berpesan kepada Abu Talib. Dia kata dengan Abu Talib, tak boleh jadi ni, kamu jangan teruskan perjalanan. Jangan teruskan perjalanan ke Syam kerana khawatir orang Rom dan Yahudi akan mengetahuinya. Maknanya orang Yahudi dan Nasrani akan mengetahuinya dan dikhawatiri mereka akan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab apa? Yahudi ni dia lebih teruk daripada orang Nasrani. Sebab apa? Dia memang terkenal dengan kaum yang membunuh Nabi. Itu yang bahayanya. Sebab apa? Bila nampak perkara ni, Rahib Bahira ni khawatir. Dia khawatir, dia kata, wahai Abu Talib, bawalah anak saudara kamu ni balik pulang ke Mekah. Jangan teruskan perjalanan sebab dikhawatiri orang Nasrani ataupun orang Yahudi akan membunuh Muhammad nanti. Jadi bila mendengarkan perkara ini, Abu Talib pun mengarahkan utusan yang berada dalam rombongan itu untuk membawa pulang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah.
Sebab apa? Semua orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, man ra'ahu habah, siapa yang pertama kali tengok Nabi pasti akan kagum. Siapa yang baru pertama kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan rasa kagum dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan daripada segi akhlaknya sahaja, tingkah lakunya, cara berjalan, cara bercakap. Seorang Nabi, dia akan berbeza. Samalah kita, kalau kita nampak orang tu baik, memang nampak realitinya dia baik dari segi akhlak dia. Maknanya ulama ataupun ustaz yang rabbani, yang tawaduk, kita nampak dekat air muka dia, InsyaAllah. Sebab apa zaman sekarang ni kita tak dapat nak pastikan. Orang pakai kopiah pun orang kata orang tu orang jahat. Macam itulah bila kata Sayyidina Ali, sesiapa sahaja yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan rasa kagum dengan melihatnya. Itu antara salah satu peristiwa yang melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman kanak-kanaknya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 15 tahun, tadi kita dah tengok dah Rasulullah umur 8 tahun, Rasulullah membela kambing ataupun mengembala kambing-kambing orang. Rasulullah mengambil upah supaya tidak membebankan Abu Talib, walaupun Abu Talib yang telah diarahkan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada umur 12 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut Abu Talib untuk berniaga. Sampai di sana Abu Talib telah menerima undangan daripada rahib Bahirah ni. Untuk apa? Untuk makan. Dan rahib Bahirah ni mengesahkan tanda-tanda kenabian yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketika itu dia tidak berimanlah dengan Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad hanya ada tanda-tanda kenabian, tapi belum lagi dilantik menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masih lagi beriman dengan Taurat dan Injil yang sebenar, bukan yang palsu. Samalah macam saudara Siti Khadijah yang bernama Naufal, dia pun mengamalkan Taurat dan Injil yang sebenar, bukan yang palsu ataupun yang telah diselewengkan. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki umur 15 tahun, kita biasa dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam perang Badar, perang Ahzab, perang Uhud, perang Khandaq ataupun perang Mu'tah. Kita nampak perkara tu. Perang Tabuk, kita nampak perang-perang yang besar. Kita tak tahu rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki perang pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 tahun. Ketiga 15 tahun ni ada satu peperangan yang kita panggil dengan perang Fijar. Tatkala Rasulullah memasuki umur 15 tahun, meletuslah sebuah peperangan di pasar Ukas antara suku Quraisy bersama dengan Bani Kinanah melawan Bani Qais Ailan yang dikenali sebagai perang Fijar. Dulu antara kabilah dengan kabilah pun berperang. Antara kabilah dengan kabilah. Sebab apa? Orang-orang Arab dulu dia sangat berpegang dengan dia punya keturunan ataupun kabilah dia. Kiranya kaum dia. Jadi bila melihat perkara ni, di zaman Quraisy pun meletus peperangan di antara suku Quraisy bersama dengan Bani Kinanah melawan dengan Bani Qais Ailan yang dikenali sebagai perang Fijar. Ini adalah kerana salah seorang kaum Bani Kinanah yang bernama Barad telah membunuh 3 orang dari kaum Qais Ailan. Ini tak puas hati di zaman Quraisy tu. Maknanya mempertahankan kabilah sehingga berperang. Sampailah berperang. Dan ketika ini berita tersebut telah sampai di Ukas, lalu kedua-dua pihak bangkit menuntut keadilan. Ketika perang Fijar inilah mereka telah melanggar kesucian kota Mekah. Maknanya pada ketika itu Mekah tidak boleh berperang sebab dipanggil dengan istilah tanah haram. Haram ni maksudnya tak boleh ada pertumpahan darah, tak boleh membunuh di Mekah. Tak boleh.
Kalau nak bunuh pun mereka akan bawa di Tanaim untuk dibunuh. Tapi nak berperang pun mestilah di luar Mekah. Dan apabila mereka melanggarkan perkara ini, peperangan itu dipanggil dengan peperangan Fijar. Sebab apa? Penyelewengan. Mereka telah tidak berpegang kepada perkara jangan berperang di tanah haram, tapi mereka langgar. Jadi dinamakan perang ni perang penyelewengan, iaitu perang Fijar, kerana mereka melanggar kesucian tanah haram dan bulan-bulan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turut terlibat dalam perang ini. Rasulullah terlibat dalam perang ini. Apa benda portfolio yang Rasulullah pegang dalam peperangan ini? Rasulullah mengumpulkan anak-anak panah musuh yang terhambur, lalu diserahkan kepada bapa-bapa saudara baginda untuk dilontar, untuk dipanahkan kembali kepada pihak musuh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi runner. Maknanya ada panah-panah yang jatuh, Rasulullah tukang kutip dan hantar ke pasukannya untuk dipanah semula ke pasukan musuh. Dan dalam perang Fijar ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati satu cara penyelesaian. Satu penyelesaian dari perang Fijar ni yang dipanggil Hilful Fudul, sebuah perjanjian gencatan senjata. Maknanya mereka tidak berperang dan menghentikan peperangan dengan gencatan senjata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa ini aku melihat ataupun semua pihak yang terlibat berkumpul di rumah Abdullah bin Jadan At-Taimi kerana faktor usia dan ketokohannya. Berkumpul di rumah dia, mereka semua berjanji dan bersepakat agar jangan sampai ada penduduk Mekah mahupun bangsa lain yang dizalimi di Mekah. Maknanya dia berjanji dah, lepas ni jangan ada siapa-siapa melakukan pertumpahan ataupun menzalimi orang di kota Mekah. Kalau terjadi juga, mereka akan berdiri membela orang yang dizalimi. Mereka akan bersama-sama memusuhi pihak yang menzalimi itu hingga kezaliman terbalas setimpal. Rasulullah SAW ketika berumur 15 tahun ini yang berada dalam majlis itu mendengarkan perkara ini dan menghadiri, menyaksikan secara langsung perjalanan perjanjian tersebut. Ketika itu Allah telah memuliakan baginda dengan risalah Islam. Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, Rasulullah throwback balik, ingat balik peristiwa ini. Rasulullah kata, sesungguhnya aku telah menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Ja'dan. Ia perjanjian yang lebih aku sukai daripada unta merah. Andai kata aku diundang untuk menghadiri perjanjian ini pada masa kini, zaman Islam, pasti aku akan datang. Beginilah apabila kita nampak perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui kematian ibu dan juga bapa Rasulullah, kematian datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga pula oleh Abu Talib selama 40 tahun lamanya. Abu Talib memberikan kasih sayang, melindungi Rasulullah, dan Rasulullah bukan sahaja duduk, malah Rasulullah bekerja sebab mengetahui Abu Talib ni banyak tanggungan, dan Rasulullah belajar berniaga dengan Abu Talib. Kemudian di sanalah Rahib Bahira ni yang berada di Syam nampak ada tanda-tanda kenabian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan awan melindungi Rasulullah sepanjang perjalanan, dan tumbuh-tumbuhan tunduk sujud. Dan Bahira ni kata perkara ini tidak akan berlaku selain kepada seorang bakal Nabi ataupun Nabi. Jadi melihatkan perkara itu, Rahib Bahira ni kata, bawa balik Muhammad ini ke Makkah, jangan teruskan perjalanan dengan membawanya, dikhawatiri akan dibunuh oleh orang Yahudi dan Nasrani yang tidak suka dengan Nabi, iaitu membunuh Nabi, malah akan membunuh Nabi akhir zaman ini.
Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan tengok dalam masa yang akan datang tentang kehidupan zaman, kiranya zaman dewasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok apa yang Rasulullah buat, dan saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertemuan pertama dengan Khadijah, di mana macam mana Khadijah ni berkenan melihat Rasulullah, menjadikan dia pekerja, lalu meminang ataupun meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan suami, sedangkan ketika itu ramai lagi pembesar-pembesar Mekah yang hebat cuba meminang Khadijah, tapi Khadijah tidak terima. Nanti kita akan tengok cerita tersebut. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah dan yang tak bagus adalah datang daripada saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.